Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Naik mamu tak apalah bagi lagu dia. Ada soalan boleh tanya. Okey, berkenaan pasal minyak biso ni. Minyak biso ni yang kita bagi penerangan yang cara pakai kat luar je sebenarnya. Minyak biso ni banyak gila dia punya penggunaan. Macam contoh tadi ada yang pakai untuk sunat. Okey. So cuba je lah, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia tak ada barang-barang yang boleh menyebabkan kulit korang rosak ke. Dia tak ada barang-barang yang macam apa panggil? Barang-barang beracun ke. Tak ada benda-benda tu semua. Okay. So boleh je cuba. Ada setengah orang pakai luka pun okey, boleh je. Ada orang pakai perut kembung pun okey kan. Sebab ini dipanggil barang yang berhajat. Berhajat ni mana kata kita mohon kepada Allah Ta'ala, segala apa yang kita minta, yang kita nak tu insyaAllah Allah Ta'ala tu makbulkan. InsyaAllah minta lah itu. Tengok dekat cara penggunaan tu, ikut je step yang saya bagi. Okey, jangan korang buat minum sudah, takut berbuih mulut korang nanti. Itu je. Hak lain tu kau nak calik-calik lah, tak ada masalah. Okey, faham? Ada soalan lagi ke? Kau tanya sekarang ni, cepat. Cepat. Aku nak start rawatan tadi. Serius, aku tengok. Faham. Okay, Kak, lepas live ni Kak. Nanti Kak masuk lepas live ni. Okay. Anak saya sakit, terus apa tu? Ustaz main apa? Main pakai kadang bila ada je dia tanya. Pakai kedai bila dah ada? Pakai kedai dah ada. Pergi masuk dekat beg oren. Beg oren dah ada. Kat sini banyak. Beg oren yang ada lambang S. Beg S tu ada dah. Dah ada berapa hari dah kat situ. Cuma dekat sini kita tak boleh masukkan. Itu dah masuk. Kena ban. Kena masuk. Kena ban. Kita pun fed up juga. So apa ni. Korang apa-apa produk senang nak dapat kat beg oren lah mudah. Lebih mudah kat beg oren lah sebenarnya. Betul. Tasbih apa semua ada kat beg oren. Kalau dekat beg kuning sini tak ada. Kat beg oren ada. Cuma dekat TikTok ni best dia satu je. Dia punya apa, postage dia percuma. Postage dia tu kadang-kadang dia orang support. Itu je beza dia. Lain sama je. Okey, apa lagi soalan. WhatsApp sebutan saya ingatkan rawatan sebutan. Okey, Ustaz customer cakap sapu minyak biasa pada perut dan dada. Tidur terjaga sebab mulut berpasir. Okey, ada orang cakap customer satu orang ni sapu minyak biasa pada perut dan dada, tidur terjaga sebab mulut berpasir. Dia minyak biso ni dia membantu untuk mengeluarkan buhur dalam badan kita tau. Korang sebenarnya tak tahu tau sebenarnya apa yang dihantar oleh pengamal ilmu hitam tersebut. Dan perawat-perawat pun tak tahu apa yang dihantar sebenarnya. Melainkan kalau benda itu terzahir. Mana kata bila korang pakai benda-benda macam ni, benda yang ada dekat dalam badan tu contoh, kalau dihantar melalui bulu-bulu miang buluh, dia akan terzahir daripada miang buluh. Kalau dihantar melalui kaca, dia akan terzahir melalui kaca. Kalau kata dihantar melalui apa pasir dan sebagainya, dia akan terzahir daripada pasir tersebut. Mana kata dia tendang balik daripada badan kita. Bila kita pakai benda tu, automatik dia akan tendang balik. Dia akan keluar daripada badan kita, dia tendang balik. Okey, tapi kena konsisten lah korang. Macam contoh, macam tu juga macam bila korang dapat rawatan. Kalau kau jumpa dengan perawat, kau expect kau nak jumpa sekali terus boleh sembuh, lebih baik kau rawat jadi diri kau sendiri. Okey, ada setengah pesakit sekali ubat sembuh dah alhamdulillah. Tapi ada setengah pesakit kadang-kadang dia perlu makan masa. Sebab apa? Perawat sendiri takkan boleh detect berapa banyak jin yang ada duduk kat badan korang. So biasa kalau korang merawat, dia akan apa yang dia nampak masa tu dia rawat. Okey, bila korang balik tiba-tiba ada serangan baru ke apa benda, tak adanya perawat tu boleh pertahankan korang ke apa, tak ada makna. Okey, itu konsep dia. Mana kata pasal tu jangan ambil risiko yang tinggi. Okey, dan kalau tengok perawat-perawat tak ada siapa pun yang handal, semuanya atas kuasa Allah Taala. Tetapi dia mesti faham yang dia buat tu apa benda. Kalau dia tak faham, dia main tiru-tiru saja, memang korang tak jadi apa. Okey, banyak lagi tiru tak jadi apa. Okey, apa lagi soalan? Sekejap. Dia kata Ustaz, perawat bidadari syurga tu dah kena ban sebab menipu pengamal perubatan Islam. Okey, lagi apa lagi? Bukan kata bidadari syurga, bidadari neraka pun ada dalam ni. Macam-macam sekarang ni dah ada. Okey.
Semalam saya dekat dalam satu live tu sampai pagi jugalah saya tengok. Alhamdulillah daripada grup Aceh turun, dia masuk dekat kotak tu, dia menyampaikan dakwah yang sebenar. Berbanding korang berilusinasi dengan korang punya marifat, naik grup Aceh tu dia tiba je, malu kita orang Malaysia. Dengan bertanjak dengan bagai, bila grup Aceh tu bantai dua tiga soalan terus tak boleh nak jawab. Okey, pasal tu saya cakap macam mana pun berbalik pada Al-Quran. Engkau takkan tiba-tiba dapat makrifat tu tiba-tiba kalau kau tak bermula daripada bawah. Kalau kau nak mengenal Tuhan, kalau kau tak pernah bersolat dan sebagainya, benda-benda yang Allah Taala dah suruh, kau takkan dapat jumpa Tuhan tu macam mana? Kau takkan dapat merasai benda tu dalam badan kau macam mana? Kau takkan dapatkan ketenangan tu macam mana? Kau tak ada maknanya tiba-tiba je bop tu terus dapat hidayah tu, tak ada makna. Okey, pasal tu jangan terpengaruh sebab pasal tu dalam sebaik-baiknya kita ni kalau nak menyampaikan ilmu, kalau kita tak tahu lebih baik kita diam. Sebab apa? Ilmu yang disampaikan akan merosakkan bangsa-bangsa kita. Okey? Lepas tu dekat dalam live contohnya. Dekat dalam live ni banyak orang-orang orang-orang yang bukan Islam ada dekat dalam ni. Dia tengok pergaduhan-pergaduhan ni orang jadi gelak tau. Dia tengok Melayu antara Melayu kita dengan Melayu kita, orang jadi gelak. Okey? Jangan sampai satu masa nanti Allah tu ada kaki, Allah tu ada tangan. Nanti korang sakit hati. Contoh sebab apa? Korang benda-benda macam ni kadang-kadang ada benda yang kita boleh sembang dalam live, ada benda yang kita perlu menuntut atau berjumpa dengan guru-guru kita. Dia bukan semua benda kita boleh sembang dalam live sebab kau tak boleh buat agama ni dengan korang punya pandangan sendiri, syok-syok sendiri. Tak boleh. Okey? Kau tak boleh nak kata hanya ahli mengenal ahli. Tak boleh. Kau tak boleh cakap macam tu. Mana kata takkan Allah Ta'ala tu dia pilih kasih. Orang ni boleh, orang ni tak boleh. Ini tak boleh. Itu bahaya dia. Okey? Tapi bila kita cakap, orang marah kita balik. Okey, kau nak cerita pasal makrifat sedangkan sepatutnya benda-benda lain kau tak pernah cakap. Itu bahaya. Okey, tu yang kadang-kadang susah kita nak cakap kan. Tapi itulah. Tapi alhamdulillah semalam sampai subuh jugalah saya tengok benda tu dan saya sokong suatu patutlah grup daripada Aceh menyampaikan benda tu kan. Sampai ada pula orang Melayu kita bertanjak naik dekat live tu tanya, "Kau tahu tak Wali 9 tu daripada mana?" Lepas tu orang Aceh tu cakap apa? "Kau tahu tak wali sebenar-benarnya siapa?" Wali sebenar-benarnya mak ayah kita je. Yang kau sibuk sampai ke Wali 9 tu dah kenapa? Malu tau orang Melayu kita dengan bertanjak bagai bila dibagi ajukan benda-benda yang berdalil dan sebagainya tak boleh jawab, malulah. Kan? Pasal tu kalau lebih baik kalau tak tahu lebih baik diam. Bagi orang-orang yang berilmu yang membahaskan. Ini kadang-kadang tak ada, dia tak pandai mana pun. Pandai bercakap. Macam tu juga dalam bidang keperawatan. Yang tidak merawat sebaik-baiknya duduk diam. Bagi orang-orang yang perawat yang hari-hari berdepan dengan pesakit, berjumpa menghadap pesakit-pesakit, itu lebih baik. Bagi kat kami ni yang berkomunikasi dan sebagainya. Tapi sekarang ni kadang-kadang masalah yang overacting ni yang bukan perawat tau, yang main agak-agak, main belasah. Dekat ni ada. Sebenarnya ni bukan sihir, yang ni saka. Dia pula boleh tahu pula sihir ke saka pula. Tapi kalau macam tu aku bawa benda tu jumpa depan kau nak tengok. Kau boleh settle tak masalah tu? Okey, kami perawat-perawat ni kami mengambil masalah orang tau. Masalah orang tu jadi masalah kami. Kami ni waktu malam diserang. Okey. Kalau korang tak pernah duduk dalam bidang ni memang korang takkan kena. Bila dah duduk baru faham. Saya sendiri dah ada pernah cakap ke mamu, saya pun jadi macam penat dalam bidang rawatan ni. Bukan apa. Serangan, saya tak boleh tidur lama. Saya boleh tidur 2-3 jam serangan-serangan yang datang kat saya. Okey. Jangan cakap kau punya perisai kuat tak kuat. Berapa banyak dah sekarang ni perawat-perawat yang ada semua dah tarik diri. Ramai, bukan seorang dua, ramai kot. Kan? So kadang-kadang yang bawah-bawah ni yang jadi macam pandai-pandai sangat kan. Pernah kita ambil korang punya kes tu kadang-kadang macam contoh saya pula jenis pembunuh kan. Pembunuh ni efek dia banyak. Yang anak-anak beranak dia mesti tak puas hati dengan saya je. Okey, kami diserang. Okey, tapi saya nakkan kepuasan kat pesakit. Mana kata daripada 9 jin yang ada dalam badan ni contoh 5-6 ekor ni kalau contoh dah dibunuh, tinggal balance-balance je jadi korang tak adalah sakit sangat. Sebab saya mangsa sihir, saya tahu macam mana sakitnya sihir tu. Kalau tak pernah rasa memang tak tahu. Kalau tak pernah rasa ataupun biasa dengar cerita orang je, yang dengar cerita orang ni dia tak membantu apa pun. Kau dengar penceritaan yang kadang-kadang penceritaan tu dia copy paste daripada orang lain. Dia ambil daripada Google, dia dengar daripada perawat-perawat lain. Dia cerita benda tu sebenarnya bukan pengalaman dia pun. Kadang-kadang dia shock sendiri je. Okay, benda-benda ni yang kalau orang kena sihir dia akan faham. Kalau orang tak kena sihir dia tak akan faham. Benda-benda macam Okey, Ustaz, soalan. Saya dan tunang kena buatan orang sekarang. Sihir pemisah. Kena keep berubat ke macam mana? Siapa-siapa yang terkena sihir pemisah, nasihat saya kalau boleh sebulan sekali buat checking. Kamu kena faham sihir pemisah ni dihantar disebabkan orang menyerang kamu. Andai kata kamu jumpa dengan satu perawat ni dah sembuh macam mana sekalipun,
kamu kena faham konsep dia, kamu diserang. Apabila orang tu masih mau menyerang, dia tetap akan menyerang. Okey, dia tetap akan menyerang kamu. Kamu pakailah protection macam mana ke, kamu duduk buatlah protection macam mana pun, serangan tersebut tetap akan berlaku. Cumanya kalau kamu dah ada protection, kamu dah ada pengamalan kamu, serangan yang berlaku dia tak seteruk mana daripada sepatutnya. Okey, tapi kalau kamu langsung tak ada apa-apa protection, mana kata memang kamu tumbanglah. Macam tu juga siapa-siapa yang kena sihir pemisah, kalau kata sihir pemisah tu berjaya buat korang bercerai-berai, dah bercerai, korang jangan seronok benda tu, benda tak settle lagi. So yang perempuan ataupun lelaki kena dapatkan rawatan juga, kena clearkan tapak asal dia tu. Selagi tapak tu masih ada, selagi itulah bila sihir pemisah tu dah berlaku, automatik benda tu akan jadi berubah tau. Dia akan jadi berubah daripada segi rezeki korang akan sangkut, daripada segi jodoh korang akan sangkut. Okey, daripada segi aura diri korang akan negatif. Orang dah mula menjauhkan diri daripada korang. Orang jadi macam tak suka dengan korang, menyampahkan korang. So korang jadi pelik. Okey, lama-lama bila korang jadi macam tu, korang akan beremosi tau. Bila emosi, lepas tu tiba-tiba menangis seorang-seorang, tak tahu pasal apa. Tu kena faham. Walaupun dah bercerai pun pergi dapatkan rawatan. Okey, jangan macam tu juga orang-orang perempuan ataupun lelaki yang terkena ilmu pengasih daripada pasangan masing-masing. Selepas bercerai sekalipun, benda tu perlu dirawat. Korang tak boleh biar macam tu je. Sebab bila tapak tu dah memang lama dekat dalam badan, itu yang akhirnya nanti dia akan jadi ni apa? Dia akan jadi kanser dan sebagainya. Okey, kanser dan sebagainya itu kena, tu jangan main-main, tu kena hati-hatilah, bahaya kat situ. Okey, faham? Faham semua anak-anak? Bagus. 5 minit aku nak settle ni. Cepat sikit, 5 minit je lagi. Tanya soalan cepat-cepat, saya bacakan. Ada satu akak tanya soalan, mana soalan ni? Banyak sangat soalan. Okey, ada tak lagi soalan. Okey, Ustaz, nak tanya, contoh kalau kita dah buang sihir itu memang bisa sihir pedih sangat ke Ustaz? Bergantung pada berapa lama sihir tu dah ada kat dalam badan. Kalau kata sihir tu dah lama kat dalam badan, untuk mengeluarkan buhur tu pun akan makan masa. Dia bukan sehari dua buhur tu boleh settle, tak. Kalau dia dah jadi darah daging lagi akan makan masa. Macam saya akan bagi step macam mana nak buat. Okey, buat macam ni, buat. Kita akan bagi step kat sini. Lepas dirawat je kita akan bagi step. Macam mana kita nak settlekan masalah buhur ni tadi. Okey. Sebab kat sini bukan konsep akan bagi limau, bagi air terus balik. Tak ada. Kat sini konsep dia kita akan cari jalan macam mana nak lepaskan buhur-buhur tersebut. Macam mana nak bantu korang nak lepaskan kunci-kunci yang tak terbuka dengan cara sempurna. Macam mana nak bagi tutup balik lubang-lubang angin tu. Setiap jin yang dah masuk dalam badan kita, makna kata dia akan ada lubang angin yang terbuka. Bila lubang angin tu tak ditutup dengan sempurna, automatik benda-benda lain mudah nak tumpang badan kita. Okey? Lubang angin pun satu benda yang sangat sukar untuk kita tutup sebenarnya. Dia kena orang punya tuan punya badan pun kena ikut step yang kita bagi. Okey, step tu dia kena ikut. Baru lama kelamaan dia akan dapat balik diri dia sebenar. Okey, last 2 question Ustaz, kalau tempias sihir itu macam mana? Tempias sihir ni macam ni. Contoh, sihir tu nak dihantar pada mamu. Contoh, sihir ni nak dihantar pada mamu. Okey, kemudian mamu berada dekat kawasan dia, mamu ni berada dekat dalam rumah dia. Automatik bila mamu ni tengah solat ke apa benda tu akan keluar daripada badan dia dan dia akan menumpang pada badan-badan yang lain. So anak dia boleh jadi mangsa, isteri dia pun boleh jadi mangsa juga. Okey, itu makna kata tempias. Macam tu juga bila siapa-siapa yang bawa teman ke yang jadi peneman ke pusat rawatan. Pasal tu dekat pusat rawatan ni kami bukan menghalau tau. Kami kalau boleh nak 2 orang saja yang boleh masuk dalam, disebabkan kami tak nak benda tu menumpang dekat badan-badan korang. Okey, kejap lagi masuk kat sini tak ada apa benda. Lepas tu rupanya ada kat luar. Kita tak nak macam tu. So kalau macam tu siapa-siapa yang bawa pesakit, temankan pesakit, bawa ke mana-mana pusat rawatan sekalipun, kalau boleh biar ada dalam keadaan berwuduk. Okey, biar ada dalam bukanlah katakan macam contoh kamu ada wuduk, jin tu tak boleh masuk, dia boleh masuk juga, tapi dia agak sukar sikit. Dia sukar, dia akan rasa kepanasan sikit benda tu. Okey. Ustaz nak tanya ke perempuan ke lelaki sama banyak? Tak. Yang kalau ikutkan sihir ni paling ramai perempuan kena. Sebab apa? Perempuan emosi dia tak pandai kawal. Emosi perempuan, nafsu perempuan lebih banyak daripada lelaki. So kebanyakan orang yang kena, kebanyakannya perempuan. Walaupun sihir pemisah, andai kata ada satu perempuan nakkan suami kamu, kebiasaannya attack ataupun kunci tu dia akan buat kat bini. Jarang suami tu yang terkena. Okey? Saya pernah rawat kes di Langkawi misalnya, bila dia bersetubuh, saya banyak kali dah cerita pasal benda tu agak pelik dan agak unik. Setiap kali dia bersetubuh dengan suami dia akan kencing dan keluar keturunan darah. Dia akan keluar daging daripada kemaluan lelaki tu bila dia setiap kali bersetubuh dengan isteri dia,
si suami akan kencing dan keluarkan ketulan-ketulan daging daripada kemaluan dia. Setiap kali. Jadi setiap kali bersetubuh, suami dia akan meraung kesakitan. Dia akan duduk dalam bilik air, dia meraung, ya Allah sakit-sakit. Sampai badan suami dia dah kering. So akak ni tadi, dia bawa suami dia ni merata pergi merawat. Yang dirawat adalah suami dia. Lepas tu bila sampai kat sini kita trace, kunci ni bukan ada kat suami. Kunci ni ada dekat isteri dia. Jadi saya tak rawat pun suami dia. Saya hanya rawat bini dia saja. Bini dia sampai terperanjat. Ustaz, saya tak sakit pun Ustaz. Kau tahu tak, kau nak tahu sakit tak sakit, kau tunggu kejap. Okey? Apabila kita rukiahkan pun tak ada tindak balas pada isteri dia. So kita attack pada kunci-kunci dia. Lepas kita dah buka semua kunci-kunci dia apa semua, masa tu bulan puasa. Saya ingat nak suruh dia bersubuh tapi tak boleh lah bulan puasa kan. Lepas tu kata tak apalah. Balik Langkawi dulu. Lepas balik Langkawi dengan izin Allah Ta'ala, alhamdulillah sampai sekarang dah tak ada masalah. Okey. Pasal tu kebanyakannya memang serangan berlaku dekat perempuan. Okey. Lelaki ni ada juga tapi tak ramai. Kebanyakan lelaki yang terpalit dengan masalah ni, depa suka terpalit dengan masalah kadar, masalah ilmu, nak jadi kebal, nak orang pukul tak ada apa-apa padahal tak siapa nak pukul dia pun. Okey. Orang lelaki banyak terpalit dengan masalah keilmuan, dia banyak terpalit dengan masalah-masalah kadam ni. Okey, contoh belajar ilmu silat, lepas tu nak lagi hebat kalau boleh dia nak silat tu boleh terbang sampai ke langit. Dia dah mula ambil benda-benda orang merepek lah. Pasal tu dalam kehidupan kita terlampau mendalam sangat, tidak ada guru pun masalah. Yang ada guru pun belum tentu guru tu benar-benar guru. Dengan perkataan guru saja kita tak boleh kata dia memang guru-guru yang betul-betul mursyid, tak boleh. Kita kena berbalik-balik pada Al-Quran, tengok apa guru kita sampaikan sama tak dengan apa yang Rasulullah ajar, apa yang dalam Al-Quran dah sampaikan. Walaupun bernama guru pun kita tak boleh kata confirm ni betul ni guru aku, tak boleh. 10 orang guru ada 10 kepala yang berlainan. So nak tak nak memang kena balik kepada asal kita. Apa yang guru kita sampaikan, kita cek balik dalam Al-Quran, kita cek balik pada apa yang Rasulullah buat. Jangan terkeluar daripada landasan. Kalau kau keluar daripada landasan, itu yang tiba-tiba ada kadang ni lah, tiba-tiba kata ini leluhur lah, itulah lebubuhul lah, apa benda lah. Last kali terpalit lah dengan masalah. Bila hajat berdebat, leluhur dah masuk, tak boleh jawab soalan pasal agama. Tanya soalan pasal leluhur mesti hebat, tapi bila dah naik kotak, suruh berdebat pasal soalan agama, tak boleh jawab. Dah tu leluhur kau dulu tak belajar ke pasal agama? Lepas tu yang ni nak menyampaikan kebenaran macam mana nak disampaikan? Maksudnya macam itulah. So ada golongan yang berminat dengan benda tu, teruskan. Saya bukannya berdakwah 100%. Mana kata kami, kepakaran saya lebih kepada gangguan-gangguan sihir. Okey, tetapi jangan dimanipulasikan benda tu dengan agama. Saya tak suka. Pasal tu saya jenis bertegas. Tapi dalam masa sama pun bertegas pun saya tengok kat TikTok ni, bila kita bertegas, sebenarnya dia orang sengaja untuk api-apikan untuk populariti semata-mata. Dia nak view dia tinggi, bila saya naik tu view dia akan tinggi. Benda-benda game macam tu je. Okey. So pasal tu 2023 ni saya jenis malas lah nak campur-campur dah. Saya rasa saya dah bagi penerangan dah banyak dah. Okey, mereka nak masuk alam gaib ke, nak keluar alam gaib ke, mereka nak tidur alam gaib ke apa ke. Pandangan yang saya bagi dan banyak pandangan-pandangan ulama' yang dah bagi pun ramai. So kalau korang nak terpedaya juga terpulang. Sebab apa, yang sakit tu korang, yang akan menghadap tu keturunan korang. So kami ni dah, kalau kau datang kat sini kita tengok, kita rawat sajalah. Okay, malah nak pening kepala. Sebab apa, dekat sini cakap lain, masuk kat sana cerita lain pula. Betul. Lepas tu bila dah terpaling dengan masalah, kau pergi jumpa dengan orang tu. Kan? So benda-benda ni kena berhati-hati. Benda-benda ni ada keilmuan yang tak ramai orang akan kongsikan dekat dalam live. Sebab apa? Dia ada protokol dia. Dia bukan suka-suka nak main belasah aja semua nak benda. Bukan semua benda cerita pasal alam gaib ni kau nak bongkarkan dekat dalam live. Okey? Ada benda-benda yang perlu dia kena muzakarah, kena sit down bersama. Baru dapat persefahaman. Tapi kalau dekat dalam live ni masing-masing dia akan tunjukkan kehebatan masing-masing. Aku lagi hebat. Guru aku lagi hebat. Guru ni lagi hebat. Ini guru aku pakai serban. Guru aku pakai serban 3 tingkat. Guru aku ni pakai serban selilit sampai ke belakang. So mereka akan menunjukkan kehebatan masing-masing. Macam tu juga dengan perawat. Kenapa ada setengah orang kata, kenapa Ustaz Eddie tak buat gabungan? Bukan aku tak nak buat gabungan. Guru saya pernah pesan, sampai mati pun perawat-perawat ini tidak akan bergabung. Kenapa? Masing-masing ada keegoan masing-masing. Okey, kau tengok tak produk yang ada depan Mamu tu? Produk tu dikatakan adanya kadam. Lepas tu ada satu lagi kawan saya seorang ni, minyak kasturi pun dikatakan ada kadam. Yang katakan yang kami punya produk ni ada kadam adalah orang yang pakai serban, adalah orang yang pakai kepiah dan sebagainya. Cara untuk mereka menjatuhkan orang lain dalam senyap, dia buat perkara macam itulah, dia attack. Pasal tu, disebabkan inilah saya tak nak bergabung ataupun saya sekadar masuk live orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu saja. Okey, untuk nak betul-betul ni saya tak minat. Okey, pandangan saya lebih baik
Kamu buat rawatan, kamu fokus bantu yang mana kamu boleh bantu. Saya buat rawatan, saya fokus mana yang saya bantu, saya boleh bantu. Itu saja. Okey. Dia jadi Okey macam-macam Ustaz. tau. Mula-mula cerita lain, lepas tu lama-lama dah jadi cerita lain. Mula-mula kata tak boleh tunjuk gambar, tak boleh bercakap dengan jin. Sekarang ni aku tengok semua dah bercakap dengan jin. Elok pula semua suruh jin tu buka ikatan. Aku rasa dalam TikTok ni dulu tak pernah aku tengok perawat-perawat buka ikatan. Sekarang ni semua pula dah buka ikatan. Kau boleh tengok balik video-video dia orang yang lama-lama ni. Kau pernah tengok tak dia buka ikatan-ikatan? Okey, tak pernah dia buka ikatan. Sekarang ni habis semua dah bercakap dengan jin. Dulu dia kata apa yang jin sembang ni kita tak boleh percaya, benda ni fitnah. Sekarang ni dia orang sembang lagi dahsyat daripada aku. Pumpang kau daripada mana, makan apa, ni berak keluar apa, tahi kau jadi warna hijau kau warna hitam. Dia orang sembang lagi dahsyat. Aku pun tak ada sampai tanya uji tu duduk kat mana. Okey. So benda-benda ni yang perhatikan dulu. Aku suka perhati konsep dia. Okey. Macam ikatan-ikatan kita bukakan melalui jin tadi. Saya tak kongsikan semua tau dekat dalam live. Sebab apa saya tahu benda ni lah permainan-permainan yang mereka akan lakukan. Okey. Macam contoh ikatan yang jin tu buka dengan ikatan yang saya sendiri buka, yang saya buka saya takkan kongsikan. Okey. Siapa yang pernah datang dia tahu. Dulu kata, mana boleh percaya dengan jin? Apa mengarut ustaz ni? Sembang dengan jin sampai 2 jam. Engkau boleh pula bersembang dengan jin, ketawa-ketawa dengan jin? Boleh pula. Kenapa dulu kau kata tak boleh, sekarang boleh pula? Okey. Misalnya contoh, air pesakit mesti ditutup, tak boleh tunjuk muka ni dan apa semua. Niat kamu untuk apa? Kalau niat kamu sekadar glamour, ya salah. Tapi kalau niat kamu untuk perkongsian, insya-Allah Allah Taala tu akan buka seluas-luasnya orang untuk memerhatikan kamu dan orang dapat pengalaman dan ilmu daripada kamu. Tapi kalau niat kamu sekadar untuk populariti, untuk glamour-glamour dan sebagainya, biasanya view kamu macam itulah, 100 orang, 200 orang. Walaupun kau bawa kamera tu depan muka pesakit pun, kalau niat kamu tidak betul, tetap tak akan ada. Allah Ta'ala tu akan tutup sebab Allah Ta'ala tu tahu niat kita macam mana. Dia cakap, jangan tunjuk kepada orang ramai. Tapi bila dia buat, boleh pula. Kalau kata pesakit tu golongan-golongan glamour contohnya. Contoh ahli rap ke, okey, ada ahli politik ke. Boleh pula dirakam untuk tunjuk muka pesakit. Kalau nak pukul rata semua sekali. Memang takkan tunjuk muka pesakit. Okey, kalau kata tengah terasuk, nampak muka pesakit, terus end live. Kalau nak pukul, jangan macam tu. Kalau mana kata tutup, nampak muka pesakit, end live terus, tutup. Baru betul. Sekarang ni konsep dia macam mana? Bila kamu melakukan secara live, benda ni akan berlaku. Kamu melainkan kalau kamu pesakit kamu masuk, kamu bagi dia pakai topeng joker siap-siap, mungkin okey, tak ada masalah. Okey, tapi kalau penceritaan kamu dia seolah-olah macam nak menyinis perawat lain, dia nak mengatakan dia yang betul. Okey, saya boleh buat live daripada awal pintu masuk, dia boleh sebutkan macam-macam. Saya boleh buat live macam tu, tapi saya menjaga aib sahabat-sahabat yang lain. Pasal tu bila dah masuk benda tu baru saya buat live. Kalau kata pesakit tu daripada awal dia masuk duduk kat kursi, dia sembang apa yang berlaku, saya baru lepas merawat dengan pusat rawatan ni, saya baru lepas merawat pusat. Kalau saya buat macam tu, malu nanti. Cuma saya tak nak. Sebab apa? Pesakit ni pun, kita tak boleh trust dia 100%. Pesakit ni pun, dia kadang-kadang dia burukkan perawat sana, dia burukkan perawat sini. Pasal tu, dia punya sakit pun payah nak lepas. Kan? Mana kata kamu sendiri pun tak ikhlas dalam kamu nak melakukan rawatan. Okey? Pasal tu kalau dalam senyap, mereka akan jatuhkan. Kenapa yang saya tak nak bergaul tu? Sebab dalam senyap mereka akan jatuh dari perlahan-lahan. Dia akan mula-mula dia buat baik. Ustaz Edi, Alhamdulillah, sahabat. Okay, siapa yang nak rawat dengan Ustaz Edi tu pergi. Aku tak payah kau minta itu. Aku pun dah tak terlarat dah nak layan pesakit. Okay? Dalam senyap lah mereka akan tibai kita daripada belakang. Tapi sebab saya dapat video-video ni. Sebab saya, orang yang bagi sokongan dekat saya dalam ni ramai. So kadang-kadang video tu saya dapat. Saya jadi terkilan lah. Jadi macam, aku ingatkan Hang niat Hang dengan aku ni baik. Hang jatuh pun aku bagi sokongan. Bila Hang dulu nak buka pusat rawatan dulu, tak ada orang bagi sokongan, aku bagi sokongan. Walaupun Hang kata Hang guru Hang popular, bila Hang nak buka pusat rawatan pun tak ada orang nak bagi sokongan ke Hang. Tapi aku bagi sokongan ke Hang. Tapi sampai masuk, tiba-tiba berpusing. Dia jadi berpusing. Saya cakap, mungkin ini strategi untuk populariti semata-mata lah. Okay, so pasal tu sejak daripada kejadian-kejadian tu saya jadi macam malah lantak korang lah, pandai-pandai lah korang kan. Malas korang lantak korang lah, pandai-pandai lah korang. So jadi apa-apa pun pandai-pandai lah korang. Saya jadi macam tu. Sebab banyak kali dah berlaku. Jadi saya macam saya tak buat live ni pun sebab terkilan. Yang bercakap ni yang kita bagi support tau, yang kita support. Bukan yang kita tak support, yang kita bagi support. Jadi kita jadi macam, kita jadi down lah, kita jadi down sikit. Tapi Alhamdulillah saya dapat staff-staff semua yang bagi semangat kat saya. Okay. Ada macam-macam. Ada kawan yang sanggup datang kat rumah tapi bila view dia baru sampai 800, bila kita tegur dalam live pun tak nak sahut balik, punya sombong. Padahal viewer dia semua, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Kita pun jadi seronok lah.
yang pernah datang minta sokongan bila view baru naik 7-800, terus kita pun dia macam tak perasan, atau banyak kali aku saja suka test, aku suka pemain orang. Kan? Sampai buat tak kenal langsung, buat tak nampak terus. Macam tu. Inilah manusia, okey. Sedikit sebanyak jadikan beriktibar. Orang yang berbaik-baik dengan korang belum tentu hati dia benar-benar nak berbaik dengan korang. Orang yang kadang-kadang baik dengan korang untuk mendapatkan ilmu dengan korang, satu masa nanti orang ini akan menikam diri korang. Pasal tu kenapa yang ramai tanya, kenapa ustaz tak nak ajar, kenapa saya tak nak ajar disebabkan perkara inilah. Sampai satu masa nanti agak-agak saya nak berundur daripada bidang rawatan, baru insya-Allah saya akan ajar pada ni semua. Okey. Saya satu masa ni saya akan berundur daripada bidang rawatan juga. Selagi saya tak berundur daripada bidang rawatan, biarlah aku penat macam mana pun, biarlah aku adab seorang-seorang. Sebab orang-orang macam ni yang akan makan kau balik. Okey. Banyak dia yang apa anak murid makan guru ni ramai dah berlaku. Pasal tu setakat ni saya tak ada satu orang anak murid pun saya tak ada. Okey. Saya tak ada satu orang anak murid, biar saya hadap dulu benda ni. Sampai satu masa saya dah tak boleh nak hadap, baru saya akan. Sebab apa, kadang-kadang anak murid yang datang ni, mereka nak belajar ni, kadang-kadang mereka yang datang ni, mereka dah pernah belajar dengan orang lain dulu. So, dia orang cuba nak menambah ilmu. Dalam masa sama dalam menambah ilmu, kita tak tahu yang sebelum ni dia belajar dia jenis macam mana. Adakah dia jenis mengundang kadam ataupun tidak. Okey, itu yang kadang-kadang kita takut sangat. So, ada juga perawat-perawat yang datang sini, dia nak interview untuk jadi pembantu dan sebagainya. Tapi kaedah rawatan yang digunakan tu bersanggah dengan saya. Dia tak boleh. Dia jadi macam, kenapa mesti kau nak seru-seru nama-nama ni? Saya tak suka macam tu. Kamu nak seru nama ni, wali-wali habis semua kamu nak pergi keluar. Saya tak suka cara macam tu. Itu saya lah. Tapi ada setengah orang dia kata, okey, tak apalah, pilih kat orang tu. Okey. Pasal tu macam semalam, pesakit semalam pun dia cakap dengan saya. Dia kata, dia cerita pasal perawat sekian-sekian, saya malah nak dengar sangat. Tapi saya cakap dengan saya sesimpel je. Wa imah dia jin Islam ataupun jin kafir, saya tidak akan bekerjasama. Kalau dia benar-benar jin Islam, dia tidak akan tumpang dalam badan manusia. Sebab apa? Kamu nak tahu dia betul-betul jin Islam bukan mudah. Kalau kamu nak suruh jin tu baca Al-Quran, dia punya baca Al-Quran ni lebih hebat daripada kita. Okey? Kalau kamu nak suruh setan iblis tu baca, dia lebih hebat daripada kita dalam baca Al-Quran. Dia lebih dahsyat daripada kita. Pasal tu, selagi dia berani masuk dalam badan manusia, makna kata dia telah melanggar syarat-syarat sebagai seekor jin. Okey? Dia tidak boleh menumpang dalam badan manusia. Jadi bila dia menumpang dalam badan manusia, wa iman dia Islam ataupun tidak, kita kena ambil tindakan. Itu cara saya lah. Tapi ada setengah orang nak berdakwah, nak dakwah jin tu tak apalah. Kalau hampa nak dakwah jin, dakwah lah. Tapi saya, sebab saya mangsa sihir, saya rasa dulu jin yang ada dalam badan saya, dah beratus-ratus orang dah dakwah jin tu, tak dapat hidayah juga. Yang sakit tu aku yang menggelupur. Saya dulu sampai tahap muntah darah. Saya rasa kalau jumpa perawat ni, dah beratus perawat yang dah dakwah jin yang ada dalam badan aku dulu. Okey? Tak dia juga, dia dengar cakap. Kan? Dia baca ni macam ni, tak apalah ikut akulah. Lepas ni aku solat, kau ikut sekali. Kalau aku zikir, kau ikut sekali. Okey? Lepas ni kau duduk Mekah, kau duduk diam-diam kat Mekah tu. Bila orang tawaf, kau pun tawaf. Bila orang solat tahajud, kau pun solat tahajud. Tak ada makna jin tu nak dengar. Ini bercakap ni, saya sendiri jadi mangsa keadaan. Saya dah rasa dah benda tu. Saya bukan tak pernah jumpa Darul ni ke Darul Aman ke Darul ni. Saya bukan tak pernah jumpa. Saya dah pernah jumpa dah benda tu. Okey, dia orang dakwah tak apa. Yang mana nak teruskan dengan cara dakwah jin tu, teruskan je lah, tak apa. Okey. Okey. Tapi cara saya macam itulah. So cara saya tidak akan kerjasama dengan mana-mana jin. Okey. Saya tak ada masa nak berunding-runding banyak-banyak dengan jin. Itu bukan cara saya. Cara saya, lu kacau manusia, lu siap. Itu saja. Ini cara gangster saja. Lu kacau manusia, lu siap. Okey. Sebab saya manusia yang pernah diuji dengan perkara macam ni. Okey, kalau mereka mungkin belajar tapi tidak pernah diuji, mereka tidak akan dapat rasakan apa yang dah terjadi pada orang-orang yang terkena sihir. Mereka tak akan dapat rasakan benda tu. Hanya orang yang pernah merasai saja. Tapi kalau mereka dapat hidayah kecil-kecil tu, Allah Taala dah bagi keilmuan rawatan dekat depa tak akan rasa macam mana orang yang pernah kena sihir tu macam mana. Aku sampai tahap mimpi sampai tahu nampak jalan tu kat tapah, ditunjuk signboard jalan tu rumah Tok Bomoh tu. Sampai tahap macam tu lah, mimpi boleh nampak. Sampai aku carilah Tok Bomoh tu sebab kita dah penat. Dia dah bagi petunjuk dalam mimpi ni, sampai aku balik Perak, aku cari mana rumah Tok Bomoh ni. Aku nak pergi jumpa Tok Bomoh tu. Sampai tahap macam tu. Tapi tak dapat jumpa lah sebab dia bagi signboard tu kat tapah. Pergi kat tapah tanya, kat mana ada Tok Bomoh ilmu hitam ni. Aku nak jumpa semua sekali pun tak apa. Aku nak tahu siapa yang serang aku ni. Untuk dia ambil balik lah benda tu. Bukan nak balas balik ke apa, tak ada. Mana kata sampai tahap macam tu lah. Okay. Pasal tu saya bertegar. Tapi pandangan ni ialah pandangan, orang cakap ilmu Allah Ta'ala luar, lain orang lain. Tak apalah, lain orang lain lah. Mana kata kalau kata hampa tak nak buat live tunjukkan muka pesakit, tak payahlah. Macam aku suka expose benda semua sekali. Okay. Banyak pesakit daripada live yang kami buat, ada pesakit yang last kali, orang yang sihir tu datang minta maaf. Dia cakap apa?
Kak, aku minta maaf lah Kak, memang aku yang hantar sihir dekat kau. Aku tak tahu pula Tok Bomo ni buat kau sampai tara macam ni sekali. Ada, bukan tak ada. Yang hantar sihir tu, dia berfikir sebelum aku mati ni, lebih baik aku pergi jumpa dengan dia. Dia pergi jumpa dengan pesakit tu. Kak, saya minta maaf Kak, betul saya buat kat Kak. Sebab Akak pun mulut pun kurang ajar. Akak dah bubur saya jadi marah. Jadi saya marah ni, saya pergilah buat. Tapi saya tak sangka, bila live tu berlaku, saya tak sangka yang Tok Bomo tu buat Akak sampai tara, sampai nak bagi mati. Sedangkan saya tak suruh buat macam tu pun. Okey, perkara ni terjadi, bukan tak terjadi. Terjadi kot. Okey, bukan seorang pesakit, banyak pesakit yang dah berjaya kita buat persepakatan untuk mereka berdamai. Bukan satu, banyak kali kot. Okey, jadi ada baiknya dalam live dan ada buruknya dalam live. Buruknya dalam live dia apa? Akan ada skamer-skamer yang tiba-tiba WhatsApp orang secara tiba-tiba. Ini masalah dia pula. Okey, macam contoh dia tengok muka pesakit tu, dia dah cam muka pesakit. Okey, kemudian dia dah cam muka pesakit, nanti biasa pesakit ni dia akan selalu ada dalam live saya. So dia dah cam muka pesakit, dia tengok pesakit tu ada komen-komen, dia akan PM personal dengan pesakit. Okey, ini pula dah jadi scam pula. Kalau dia betul perawat, nak rawat korang, aku okey je. Tapi scam berlaku di situ. Kat situ pula negatif dia. So, sesuatu benda yang baik pasti akan ada keburukan. Dan sesuatu benda yang buruk pasti akan ada kebaikan. Ui, ayat aku ni macam ni falsafah. Padahal tadi aku nak berak sebenarnya. Tak jadi tahi aku keluar. Tadi aku dah pergi toilet, nak pergi berak sebenarnya. Lepas tu aku nak rawat pesakit dah. Okay? Simple saja. So, mana-mana yang pergi dapatkan rawatan tu, so kau rawat dengan 10 orang pun, kalau kau dah rasa lega tu okey lah. Kau tak payah nak cakap perawat ni macam ni, perawat ni. Buang masa je kau rawat benda tu. Okay? Kalau terlanggar pantang larang makanan yang makan tu macam mana? Macam rebung. Dia bukan panggil pantang larang. Okey, benda-benda yang kita bagi tahu macam rebung. Macam kat sini kita tak boleh bagi makan rebung. Rebung tu memang tak boleh makan sampai mati. Binatang berbisa itu semua orang cakap dalam masa terdekat, dalam masa 6 bulan ke setahun kalau boleh elakkan dulu. Tapi rebung memang kat sini memang kita tak benarkan. Okey, mana-mana yang tak kena sihir pun saya galakkan janganlah kamu makan rebung. Sebab apa, bila kamu terkena serangan sihir, automatik benda tu akan sangat agresif dalam badan kamu disebabkan rebung yang kamu makan tadi. Okey? Kalau terlanggar pantang tak apalah, cuma korang sakit je lah balik kan. Tapi kalau korang terlanggar pantang tu banyak sangat, takut jadi masalah banyak lah. Sebab dia akan aktif balik, dia akan aktif. Okey, dia akan jadi aktif. Itu je lah, dia tak ada apa sangat pun. Okey, Ustaz. Okey. Alright. Oh, baru tahu. Kalau kat saya lah, tapi ada pusat rawatan lain, dia ada kata tak boleh makan pisang. Macam contoh apa ni, Azam dia tak bagi, dia bagi tahu pesakit dia jangan makan pisang contoh. Tapi tak akan tahu makan pisang kenapa tak boleh. Okey, menyebabkan angin dan sebagainya. Dan okey lah, aku stop lah dulu makan pisang. Dia bukanlah kata tak boleh disentuh langsung. Kalau sentuh langsung nanti boleh menyebabkan kematian. Bukan macam tu. Kalau korang nak cepat baik, korang ikutlah step yang kami dah bagi. Sebab step yang kami dah bagi dengan banyak pesakit sebelum ni, yang mana-mana yang dah sembuh apa semua tu, mana kata dia orang dah ikut step kita. So benda tu boleh diguna pakai untuk orang lain pun, testimoni pun dah berjaya. So why not korang ikut juga benda tu. Itu je kan. Tak ada live ke 2 minggu ni? Ada live, kadang-kadang buat juga. Cuma tengok sebab banyak minggu ni KK agak rumit untuk diselesaikan. Itu yang saya kena fokus dekat pesakit betul-betul dulu. Betul. Sementara saya tengah tukar semua CCTV saya yang jenis mahalnya. Lepas ni mungkin dia akan live daripada CCTV. Tak payah aku nak kontrol kamera lah. Direct daripada CCTV dia akan terus live. Macam itulah. Tunggulah tak sampai. Segala untuk kebaikan dia. Malam ni ada buat air tawar ke? Tak adalah, dah tak nak buat air tawar ke, air tak tawar ke, air masin semua aku tak nak buat. Aku pergi jumpa dengan perawat-perawat popular tu. Pergi minta air tawar ke dia orang. Aku ni tak ada apa. Aku ni malam kau tak nampak ni aku dah pakai ni. Malam ni aku nak pergi zouk. Okey. Aku nak rawat sakit ni cepat-cepat nak habis. Malam ni I nak pergi zouk. Lantak korang lah, okey? Bye-bye. Assalamualaikum. Salam, Ustaz.